Okay, so kita mula. Sudah lama kita cuti lah. Okay, so kita akan masuk tajuk baru, vektor tingkatan 4, tajuk 8. Kalau tingkatan 5 ialah tajuk 4 lah Tapi isi kandungan kita sama. So tak ada masalah kamu belajar bersama Okay, so mula-mula kita kena tahu dulu apa itu vektor So apa yang kita belajar, semua unit-unit yang kita belajar banyak-banyak ini, secaraannya ada dua. Satu dipanggil sebagai vektor, satu dipanggil sebagai skala. Okay? Kalau kita kata dia ialah jenis vektor, maksudnya dia ada arah dan ada magnitude. Contoh cikgu letak di situ daya. Yang kamu belajar dalam sains ke fizik kan. Kalau kita kenakan daya, kita perlu tunjukkan daya itu kena ke atas ke bawah ke, kita tolak ke, kita tarik ke, arah penting. Okay. Kalau Akmal Haziq nak masuk. Oh yes, dengar suara dia. Oh, ada lagi. Okay. So kalau dia melibatkan kuantiti skala pula, itu tak ada arah. Contohnya kita kata suhu. Suhu tak adalah kata suhu ke atas, suhu ke bawah. Terus suhu kita 30 darjah Celsius, macam tu aja Okay. So bila kita belajar sesuatu benda, kalau benda itu, ada orang masuk lagi. Bila kita belajar sesuatu unit, kalau benda itu kita perlu terangkan arah dia macam mana, maka itu ialah vektor. Kalau kita tidak perlu tahu arah dia macam mana, maka itu bukan vektor lah. Contohnya kalau cikgu kata, okay, jarak rumah you dengan sekolah, kamu perlu cakap aja berapa kilometer, maka tak payah itu dianggap sebagai skala. Tapi kalau kalau kita bagi penerangan macam ni, okay, rumah saya ialah 5 kilometer di sebelah kiri sekolah, itu maksudnya dia ialah vektor. Okay? Boleh So sebenarnya dalam matematik tambahan, kita lebih kepada pengiraan. Kita jarang ada, dia tak macam fizik. Kalau fizik adalah pentingnya awak tahu itu vektor mewakili apa. So kamu akan tengok nanti dalam pengiraan kita, kebanyakan masa cikgu hanya kata vektor A, vektor B, vektor C. Kalau dalam fizik mungkin dia akan belajar lah, itu ialah daya, itu ialah itu ialah daya, itu ialah hak laju. Tapi dalam Maths kita lebih kepada pakai satu huruf saja, huruf A, huruf B. Okay, hanya soalan kebab mungkin dia akan bercerita sikit lah. Okay, untuk sukatan lama kita hanya bezakan kuantiti vektor dan kuantiti skala. Tapi bila cikgu rujuk kepada sukatan baru, dia ada satu lagi. Dia kata ada juga kuantiti tidak melibatkan kedua-dua ini. Tidak melibatkan vektor dan skala. Dan dalam buku teks, dia bagi dua contoh kepada kita. Satu ialah tekanan, satu ialah kekondasian logam. Cikgu sebenarnya tak pasti sebab cikgu pergi tanya guru fizik. Guru fizik memberitahu saya tekanan ialah kuantiti skala. Tapi dalam buku teks kita kata tekanan bukan kuantiti skala. So cikgu pun tak beranilah terang banyak di bahagian ini sebab cikgu pun tak tahu kenapa lain. Sebab dulu waktu cikgu belajar pun cikgu faham tekanan ialah kuantiti skala. Tapi bila dalam buku teks kita tiba-tiba dia kata tekanan bukan kuantiti skala. Dia tidak ada magnitude ke? Saya pun tak tahu. So cikgu tidak terangkan, kita lebih pentingnya ialah tahu kuantiti vektor dan skala lah Sorry lah yang ketiga ini cikgu tidak ada tempat rujuk, so cikgu pun tak berani cakap banyak. Kamu yang belajar fizik, kekondasian logam dia ada unik ke? Boleh ukur ke? Budak form 5 lah yang lebih belajar fizik lebih lama sikit sudah. Ada belajar ini ke? Kekondasian logam. Dia boleh ukur ke? Halo? Ataupun tak belajar langsung dalam fizik? Pelajar form 5 jawab boleh sebab kamu belajar fizik sudah setahun lebih. Halo, satu dua. Sure. Tak belajar langsung ke tak ada? Ada kot, tapi kita just tahu yang dia ni boleh alihkan arus elektrik ataupun tak.
Fizikal. Oh, macam itu aja. Saya cikgu tak pasti, Pak. Cikgu bila fizik semua saya lupa. Tekanan ada formula kan? Ada. Okay. So sebenarnya bagi saya lah tekanan ini ialah satu question mark sebab cikgu tanya guru fizik. Dia pun cakap dengan saya itu ialah kuantiti skala. Tapi buku test kata dia bukan kuantiti skala. So setakat cikgu letak di sini saja sebab saya tengok dalam latihan pun dia tidak tanya yang jenis ketiga. Dia hanya tanya itu kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. Biasanya senang kamu tengok aja. Kalau benda itu dia menerangkan tentang arah, itu vektor. Kalau tidak menerangkan arah, bukan vektor. Sebagai contoh lah kalau pelajar form 5, dulu kita ada satu tajuk kan, cerita tentang sesaran. Ingatlah, kita ada sesaran hak laju pecutam. So pakai contoh kalau kita kata jarak kita cakap je 2 km, 3 km, tapi bila sesaran dalam matematik tambahan kita suka kata sebelah kanan ialah positif, sebelah kiri ialah negatif. Tapi keadaan sebenarnya lagi banyak lah kalau arah timur laut macam mana pula. Hanya dalam matematik tambahan budak form akan belajar next year bila kita cerita tentang sesaran dalam matematik tambahan standard SPM, kita hanya 4 arah je, kiri, kanan, atas, bawah. Begitu juga dengan laju dan hal laju. Kalau laju kita, macam kalau kita bawa lah motor ke, bawa kereta, meter itu menunjukkan laju saja. Kamu sudah laju, kelajuan kamu 50 km per jam, 60 km per jam, 110 km per jam. Tak kisah kamu pusing ke arah mana kan. Tapi bila kita sebut hal laju kamu ada juga positif dan negatif. Itu pun menunjukkan arah. Awak bergerak ke kanan ke, bergerak ke kiri ke, bergerak ke atas ke, bergerak ke bawah. Itu yang belajar dalam mes tambahan lah. 4 saja, kiri kanan ataupun atas bawah. Tapi keadaan sebenar ataupun bila kamu sambung belajar lebih sikit, kamu akan dapati sebenarnya bukan 4 arah aja, ada banyak arah. Nanti kita tengok dalam tajuk ini bahagian terakhir soalan-soalan kebat kita akan tengok sikit lah, di mana melibatkan hal laju yang bukan dalam arah kiri kanan atas bawah. Kita akan tengok sikit lah. Jisim dan berat itu cikgu saya tak berapa ingat, tapi ada kaitan dengan daya tarikan graviti kan? Betul? Yang kamu yang belajar fizik punya. Yang mana satu akan melibatkan daya tarikan graviti. Berat. Berat. So, berat itu ialah vektor. Berat ialah vektor, jisim ialah skala. Sebab dia melibatkan, bila kita cerita tentang berat, dia melibatkan daya. Kan, daya tarikan graviti. So, daya ialah vektor, maka berat akan dipengaruhi oleh dia lah. Ini sebagai pengetahuan saja. Lebih penting ialah bahagian bawah. Tadi itu introduction saja. Macam cikgu katalah dalam matematik tambahan kita belajar vektor. Biasanya kita bukan pentingkan vektor itu mewakili apa. Kita lebih kepada nak buat pengiraan terhadap dia. So biasanya dalam maths tambahan bila kita sebut vektor kita akan wakilkan dia dengan huruf saja. Dan untuk mewakilkan dengan huruf ada dua cara. Satu ialah pakai gambar raja. Sekejap, mana pensil. Satu ialah pakai gambar raja di mana kita kata kita gunakan temperan garis berarah. Temperan garis maksudnya temperan garis berarah maksudnya dia garis itu ada tempat mula, ada tempat berhenti. Dia ada tempat mula, ada tempat berhenti. Untuk mewakili sesuatu vektor lah. Dan panjang garis itu, tempat mula dan tempat berhenti itu, panjang garis itu mewakili magnitude dia. Maksud saya, kalau sekarang cikgu buat satu garis, alamak. Cikgu buat satu garis ini, dengan cikgu buat satu garis ini, kita akan tahu ialah garis kedua ini dia punya magnitude lebih besar. Kalau kita kata itu daya dia lebih besar.
Kalau itu mewakili halaju, dia lebih laju. So dia mesti temperate garis, maksudnya garis itu, panjang garis itu ada maknanya. Dia memberitahu kita berapa magnitude dia. Kalau tayar, berapa tayar dia. Kalau sesaran, ialah berapalah distance dia, jarak dia. Dan bukan setakat hanya ada satu garis, garis itu kena ada anak panah. Anak panah tak semestinya mesti ke atas, boleh ke atas, boleh ke bawah, ikutlah keadaan dia, di mana anak panah itulah menunjukkan arah dia. Sebab kita tahu vektor melibatkan dua, magnitude dan arah. So di sini cikgu ulang balik. So bila kita nak mewakili vektor ada dua cara. Satu ialah kita pakai gambar raja, di mana kita akan lukis satu garis. Dan panjang garis itu dia panjang pendek bukan tak boleh sesuka hati, ada maksudnya. Lagi panjang garis itu maksudnya lagi besarlah nilai vektor tersebut. Magnitude dia besar. Lepas tu kita kena tunjukkan anak panah sebab vektor itu, cikgu sudah kata tadi kan, vektor merupakan kuantiti yang ada magnitude dan arah. So dalam gambar raja kita, kalau kamu lukis garis itu, kamu kena tunjukkan anak panah dia. Supaya kita tahu, sekarang dia dari mana ke mana. So itu pertama ialah kita wakilkan vektor dengan cara gambar raja, di mana kita gunakan temperate garis berarah. Dan dia juga boleh diwakilkan dengan tata tanda. Dan bila gunakan tata tanda, ada dua cara pula. Satu cara ialah gunakan huruf besar, satu cara gunakan huruf kecil. Bila kita gunakan huruf besar, dia mesti mewakili mesti ada dua huruf. Contohnya di sini, dia mesti ada dua huruf. Kita ada huruf menunjukkan titik awal, ada satu huruf lagi menunjukkan titik terminal. Maksudnya titik mula, titik berhenti. So sebagai contohnya, dalam nota cikgu buat satu garis kan, daripada titik A kepada titik B. So kalau cikgu lukis anak panah dari A ke B, maka nak namakan vektor ini, cikgu akan namakan AB. Kemudian atas buat anak panah. Ada dua cara bila pakai huruf besar. Satu ialah kita buat anak panah di atas. Satu cara ialah kita bohkan. So bila kita buat latihan ataupun bila kamu buat latihan ataupun dalam exam, kita jaranglah pakai cara ini. Kita jarang pakai cara ini. Sebab macam leceh lah kita nak bohkan dia kan. Kalau komputer okey sikit. Komputer mungkin orang suka pakai ini. Sebab lebih senang daripada nak buat anak panah di atas. Tapi dalam pengiraan biasa kita, dalam semasa kamu buat latihan nanti, kamu gunakan cara buat anak panah di atas. Maksud saya macam ini. Katakan sekarang, katakan cikgu ada satu segitiga P, Q, R. Kalau cikgu sekarang kata Q, R, kemudian atas cikgu buat anak panah, maksudnya cikgu sedang mewakili satu vektor, arahnya ialah dari Q ke R, arahnya ialah dari Q ke R, dan magnitude-nya ialah macam ini. Itu maksudnya lah. QR. Kalau sekarang cikgu kata, cikgu kata PR. Katakan cikgu kata RP. Lepas tu cikgu buat anak panah di atas. Itu maksudnya cikgu sedang mewakili satu vektor, arahnya dari A ke P. So cikgu buat anak panah ikut ini. Dan dia punya magnitude ialah dari sini sampai sini. So kalau kamu tengok dua vektor ini, RP dengan QR, arah mereka perlainan. Satu condong ke bawah sikit, satu arah sini. Lepas tu dia punya magnitude, kamu akan nampaklah PR lebih besar sikit daripada QR. Boleh? Kalau sekarang cikgu setakat tulis PQ, ini bukan vektor.
Kalau cikgu tulis PQ, itu ialah garis PQ ataupun jarak PQ. Seperti bila kamu belajar dalam tajuk geometri koordinat kan. Ini ialah mungkin cikgu akan tanya apakah jarak PQ. Dia bukan vektor. Dia hanya akan merupakan vektor kalau cikgu letak anak panah di atas dia. Boleh? Okay. Itu ialah kalau kita gunakan huruf besar lah. Dan satu lagi cara memang gunakan huruf besar. Maksud saya, ini okay. Kalau sekarang cikgu tulis PQ. Ini ialah garis PQ ataupun jarak PQ. Tapi kalau sekarang cikgu tulis PQ dan cikgu boldkan, cikgu boldkan, maka ini ialah vektor. Maksudnya ini sama masuk dengan PQ anak panah di atas. Okay? So itu sebabnya biasanya lah orang jarang gunakan teknik bold ini. Sebab kadang-kadang nampak lebih kurang sama. So orang lebih suka letak anak panah di atas. Kalau kebanyakan masa kalau kamu tengok dalam latihan kita, dalam exam kertas-kertas soalan, buku rujukan, kebanyakan masa kamu akan nampak orang pakai anak panah di atas daripada orang pakai bold. Tapi kalau mana tahu satu hari kamu kena type latihan kamu dalam komputer, kamu tidak tahu macam nampak anak panah di atas, maka awak bolehlah pakai bold saja untuk mewakili itu ialah vektor. Tapi bila dalam latihan ataupun dalam exam, cikgu memang tak mahu kamu pakai bold sebab sangat susah untuk saya bezakan kamu sekarang nak cakap vektor dengan saya ke kamu nak cakap satu kuantiti skala dengan saya. Susah sangat nak bezakan kalau tulisan tangan. Okey, itu kalau kita gunakan huruf besar. Dan bila kita gunakan huruf besar, dia ada dua huruf kan. So dia mesti yang pertama ini contohnya ini A, B. Ini merupakan titik mula lah, titik awal. Yang B ini, kejap. Yang B ini ialah titik akhir, titik dia last, ataupun dia panggil titik terminal. Boleh Okay, lepas tu satu cara lagi ialah kita gunakan huruf kecil. Okey, bila kita gunakan huruf kecil, apa yang awak nampak cikgu akan tulis inilah contohnya cikgu letak A. Kemudian cikgu akan buat anak panah di bawah. Bukan anak panah, gelombang di bawah. Ataupun saya boleh gunakan huruf kecil, lepas tu cikgu boldkan. Tapi macam tadi jugalah cikgu tak berapa galakkan pakai teknik ini sebab sangat susah nak bezakan. So kebanyakan masa dalam latihan kita akan gunakan huruf kecil, kemudian buat gelombang di bawah. Okay, jangan campur adukkan nanti kamu jangan bagi saya bila contohnya ini. Jangan pula bagi saya PR kemudian gelombang di bawah. Ini salah. Kalau gunakan huruf besar mesti anak panah di atas. Kalau gunakan huruf kecil mesti gelombang di bawah. Jangan rojakkan Kalau kamu bagi saya huruf kecil tapi kamu bagi anak panah di atas pun dikira salah. Boleh? Kalau huruf besar mesti ada, cikgu akan nampak dua huruf. Di mana dalam dua huruf itu sangat senang cikgu tahu inilah titik awalnya, inilah titik terminalnya. Atas ada anak panah. Kalau huruf kecil, cikgu hanya akan nampak satu huruf sahaja. Kemudian bawah ada gelombang. So, bila kita gunakan huruf kecil, dia jadi masalah. Contohnya, kejap. Contohnya kalau cikgu ada satu poligon, cikgu kata A, B, C, D. Okey, lepas tu cikgu kata, vektor A, D, anak panah di atas. Bila cikgu sebut dengan huruf besar, kita sangat senang tahu di mana dia. Sebab kita tahu titik mula, titik awal dia A.
terminal dia D. So, A pergi D. Inilah magnitude dia. Inilah anak panah dia. Bila kita gunakan huruf kecil, A kerumbang. Kamu tahu ke di mana dia? Tak tahu je. Itu masalah ni sebab dalam gambar raja ini sendiri saja garis yang keluar daripada A pun ada dua. Kan? Satu ialah AD, satu ialah AB. Itu perlu kira lagi kalau arah terbalik punya DA, BA. Belum kira lagi mungkin ada garis AC, CA. Setakat melibatkan titik A, cikgu boleh lukis 6 garis. AD, DA itu garis yang sama tapi arah terbalik. AB, BA garis yang sama arah terbalik. AC, CA. Ada 6. So, kalau setakat cikgu tulis A kerombang, saya tak tahu di mana dia. So, biasanya kalau soalan melibatkan huruf kecil punya, dalam soalan itu, dia akan bagi penerangan tambahan. Macam mana dia bagi penerangan tambahan? Kadang-kala dia akan lukis gambar raja. Dia akan lukis gambar raja, contoh lukis gambar raja ABCD ni. Lepas tu cikgu pubur di sini. Ini A. Lepas tu mungkin cikgu pubur lagi satu ini. Ini B. So kita boleh tahu A dia macam mana. Vektor A macam mana, vektor B macam mana. Di mana cikgu akan bagi awak penerangan tambahan dalam gambar raja. Ataupun satu lagi kemungkinan saya boleh buat, kalau cikgu nak bagi vektor dalam huruf kecil, cikgu bagi gambar raja. Bagi gambar raja, contohnya, ini HKL. Lepas tu penerangan bukan bagi dalam bentuk gambar raja tapi dalam ayat di sebelah dia. Ayat di sebelah dia mungkin cikgu akan kata diberi bahawa vektor KL sama dengan X. So bila dia bagi macam ini saya pun tahulah vektor ini sebenarnya ialah dari titik mula K kepada terminal dia L dan anak panah macam ini. Ini yang dimaksud sebagai X. Boleh Kalau tidak ada panduan tambahan setakat bagi saya hash gelombang. Cikgu sebenarnya tidak tahu vektor ini berapa magnitude dia, berapa arah dia. Macam mana arah dia. Kalau cikgu setakat bagi satu huruf kecil. Boleh So balik kepada vektor So secara kamu kena faham vektor boleh diwakili dengan dua cara. Satu ialah dia pakai gambar raja supaya awak nampak direct lah, inilah magnitude dia, inilah arah dia. Satu lagi cara ialah dia pakai tata tanda. Bila dia pakai tata tanda ada dua. Satu ialah huruf besar, satu ialah huruf kecil. Kalau huruf besar, kita akan tahulah dia mula daripada huruf pertama, dia berhenti di huruf kedua itu. So kita boleh nampak arah dan magnitude dia dengan jelas. Jadi soalan itu ada gambar raja lah. Kalau dia gunakan teknik huruf kecil, kita akan tulis satu huruf kecil kemudian bawa ada gelombang. Kalau jenis ini punya, kita susah nak tahu magnitude ataupun arah dia kalau tidak ada maklumat tambahan. So macam tadi cikgu bagilah maklumat tambahan, mungkin dia akan sertakan dengan kita satu gambar raja. Dia sertakan dengan satu gambar raja di mana kita nampak dia bagi. Dia bagi. Oh inilah vektor A, inilah vektor B. Kalau tidak, mungkin dia bagi gambar raja, lepas tu dia ada satu ayat di tepi dia. Daripada ayat di tepi itu, kita rujuk balik kepada gambar raja, kita boleh tahulah itu magnitude dia, itu arah dia. Sampai sini ada masalah? Halo? Semua sudah tidur ke? Ada teacher, tak ada. Okey.
Mula-mula ini kita banyak kepada teori kena dengar juga sebab sekarang banyak soalan teori. Okey, soalan ketiga. Maklumat ketiga yang kamu perlu tahu, ini semua penerangan aja, tak ada pengiraan Okey, kalau sekarang cikgu tulis vektor itulah, tak kisah cikgu pakai teknik huruf besar ataupun cikgu pakai teknik huruf kecil, dan cikgu bubuh modulus. Ingat lagi, apa itu modulus? Kalau cikgu sebut modulus, apa yang awak terbayang dalam kamu? Positif. Kalau benda itu ialah negatif jadi positif. Ini yang selama ni kita belajar tentang modulus kan. Kalau apa-apa di dalam ini, kalau kita ada modulus, dalam ini kalau kamu kira-kira dapat negatif 5, maka dia akan jadi 5. Kalau kamu kira-kira dapat 5, dia masih 5. Itu yang kamu belajar selama ini. Modulus, kegunaan dia ialah dia akan positifkan apa yang di dalam itu. Kalau positif masih positif lah. Kalau negatif dia akan jadi positif. Tapi kalau kamu nampak simbol modulus dalam tajuk vektor, dia bukan bersifat ini. Waktu dalam tajuk vektor, kalau kamu nampak simbol modulus itu, maksudnya ialah magnitude bagi vektor itu. Sebab kita kan tahu, bila vektor dia ada dua komponen. Dia ada magnitude, dia ada arah. Kalau sekarang, cikgu hanya pentingkan dia punya magnitude sahaja, maka cikgu bubuh saja modulus di tepi dia. Ataupun cikgu terang macam ini. Katakan sekarang, cikgu ada satu segi empat sama. Segi empat sama. Segi empat sama. Tak berapa sama lah cikgu lukis. Okey, segi empat sama A, B, C, D. Okey. Okey. Cikgu kata AB sama dengan AD. Betul tak? Oh ya, kenapa bergerak ni? Kejap. Salah. Kejap. Ini segi empat sama A, B, C, D. Segi empat sama Kalau cikgu kata AB sama dengan AD, betul ke salah? Betul. Betul. Sebab dia ialah segi empat sama. Kalau cikgu bubuh ini? Salah. Lain. Salah. Salah? Salah. Arah. Kenapa salah? Apa yang? Arah dia lain. Arah dia lain. Ya. AB lebar. Okey. AB tu dia ialah tinggi dia, AD ialah lebar dia. Arah dia berlainan. Kalau ikut ini, AB ialah arah ke atas, AD ialah arah ke kanan. So dia dua arah yang berbeza. Walaupun dia punya magnitude, dia punya panjang sama sebab segi empat sama kan. Tapi bila cikgu kata dia ialah vektor, bila cikgu kata vektor AB, vektor AD, mereka tak sama. Mereka tak sama sebab arah tak sama. Kalau cikgu bubuh macam ini, boleh tak? Boleh. Yang ini boleh. Sebab bila cikgu bubuh modulus di situ, maksudnya cikgu sudah tak tengok arah dia, cikgu hanya pentingkan magnitude saja. So kalau ini ialah segi empat sama, cikgu akan kata magnitude dia samalah sebab panjang AB sepatutnya sama dengan panjang AD. Boleh? So dalam tajuk ini bila kamu nampak modulus, ingat dia itu bukan yang kamu ingat selama ini. Oh, modulus, cikgu, net positifkan. Dalam tajuk ini, bila kamu nampak modulus, otak kamu kena move kepada magnitude sahaja. Magnitude. Sebab selalu bila buat tajuk ini, dia punya soalan tak susah. Tapi tiba-tiba kamu lupa masuk modulus dalam tajuk vektor. Maksudnya hanya magnitude. Arah tidak dipentingkan. Okey, boleh? Okey. Keempat.
sifat-sifat pendarapan dengan skala. Maksudnya bila saya ada satu vektor, okay, sekali ini cikgu pakai huruf kecil, contohnya cikgu pakai satu vektor A. Okay. Okay, cikgu darat dengan satu nombor, K itu ialah satu skala. Contohnya cikgu darat dengan 3. Okay. So, vektor A dengan vektor 3A, apa beza ni So, cikgu akan terang dari segi dua komponen lah sebab vektor ada magnitude, ada arah. Dari segi magnitude, bila kamu darat dengan 3, maksudnya dia punya magnitude jadi 3 kali ganda. Mana? Contohnya katakan A ini merupakan halaju Okay. Bila cikgu bubur 3A, maksudnya katakan inilah objek A, inilah objek B. Maksudnya objek B, dia punya kelajuan dia ialah 3 kali ganda daripada objek A. Boleh faham maksud dia? So, kalau cikgu wakil dengan gambar aja, kamu akan nampak 3A itu, dia punya panjang garis itu 3 kali ganda lah. Ya, dari segi komponen arah pula, kita akan tengok yang kita darat ini nombor positif ke nombor negatif. Kalau dia ialah nombor positif, maksudnya dua vektor ini masih dalam arah yang sama. Tapi kalau dia bernilai negatif, contohnya negatif 3A, maka arah dia bertentangan. Maksud macam ini ya. Maksudnya macam ini. Katakan sekarang, okay, cikgu ada satu garis. Okay, garis ini cikgu wakilkan dengan vektor B. Okay. Bila cikgu sekarang daratkan vektor B ini dengan 2, maka apa yang kamu kena faham ialah vektor baru ini dia punya magnitude sudah jadi 2 kali ganda. So maksudnya benda ini sudah jadi 2 kali ganda lah. Okay? Dan oleh kerana nilai ini positif, maka anak panah masih sama. So inilah maksudnya 2B. Kalau sekarang, cikgu bubur negatif 4B. Maka kamu kena faham, ini maksudnya magnitude dia sudah jadi 4 kali ganda. Asalnya contohnya 1, 2, 3, 4 kali ganda. Sorry ya, cikgu bukan lukis sangat cantik sikit. 4 kali ganda dia punya magnitude dia. Tapi oleh kerana nilai ini ialah negatif, maka anak panah dia bertentangan. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah. Arah bertentangan. Boleh? Okey. Contoh. Kalau sekarang cikgu ada satu segi 4 tepat, PQRS, di mana ini 5 cm, ini 10 cm. Boleh? Sorry, bukan segi 4 tepat. Okey, cikgu ada 2 segi 4 tepat yang sama, cikgu petindih macam ini ya. Ini 5 cm, ini 10 cm. PQRS TU contohnya. Okey. So, bila cikgu kata vektor SP, itu ini. Kita tahu ini ialah satu vektor, arah dia ke atas. Magnitude dia ialah 5 cm. Okey ya? Okey, katakan cikgu wakilkan dia dengan Y.
Cikgu wakilkan dia dengan Y. Boleh tak kamu cari lagi mana-mana satu vektor dia punya panjang 5 cm juga dan dia punya arah ialah ke atas. US. US. So US juga merupakan Y. Boleh? Sebab magnitude dia 5 cm, arah dia ke atas. Ada lagi? Ada lagi? Mana-mana form 4, form 5 saya boleh jawab. Apa lagi? RQ. RQ, ya. Sebab RQ sekali lagi dia punya magnitude 5 cm dan arah dia ke atas. Boleh? Ada lagi? R. Satu lagi ialah R. T, apa itu tutup saya punya tulisan. Okey, TR juga merupakan Y. Boleh? Okey. 2 Y. Bagi saya satu vektor, magnitude dia ialah 2 kali ganda daripada SP. Maksudnya tadi kita SP 5 cm. So kalau 2 kali ganda maksudnya PQ. 10 cm kan? PQ. Okey. Semula Okey, Y kita panjangnya 5 cm. So 2Y sepatutnya 10 cm kan? Itu dari segi komponen magnitude. Komponen arah Kanan. UP. Y tadi asalnya ialah SP. Maksudnya arah ke atas. So bila sekarang cikgu darat dengan 2 Y, arah dia Atas. ke atas juga. So, boleh tak awak pilih PQ tadi? Atas. Oh, tak boleh. Tak boleh. Walaupun PQ itu magnitude dia 10 cm. Tapi dia bukan 2Y sebab arah dia tak sama. Arah yang sama ialah UP. 10 cm dan arah dia ke atas. PQ. UP. UP dan PQ. TQ. TQ. Ada lagi? Ada. Ada lagi? Tak ada. Okey. Macam mana pula kalau cikgu buat negatif 2Y. Di mana Y kita SP So kita cuba fikir dulu apa maksudnya negatif 2Y. Y kita 5 cm dia punya magnitude. So kalau negatif 2Y berapa magnitude dia? Negatif 10. Okey, dari segi magnitude kita akan kata dia 10 cm lah. Boleh? Sebab magnitude kalau bila kita sebut panjang kita tak ada negatif So dia punya panjang, dia punya magnitude ialah 10 cm. Arah dia Terbalik. Ke bawah. Ke bawah. Kanan. So arah dia pertentangan. Pertentangan maksudnya kalau ke atas dia akan jadi ke bawah lah. Boleh? So bila cikgu sebut negatif 2Y, kamu kena faham lah kalau Y saya ialah 5 cm dan ke atas. So bila cikgu sebut negatif 2Y, dia ialah 10, 2 kali ganda, tapi anak-anak pertentangan, so ke bawah. So akhirnya, apakah vektor tersebut? PU. PU. 10 cm dan ke bawah. Okey, ada lagi? QT. QT. 10 cm dan ke bawah. Yang ini ialah 10 cm tapi masih ke atas. Boleh? Okey, satu lagi. Kalau cikgu kata negatif Y, okey, fikir dulu. Berapa dia punya magnitude? Kalau negatif Y, berapa magnitude dia? 5. 5. 5 lah. Okey. Arah dia? Ke bawah.
Bawah. bawah sebab negatif So contoh PS. PS. Okey, ada lagi? SU. SU. Ada lagi? QR. QR. Ada lagi? RT. RT. Okey. Okey, tengok satu lagi contoh Mana grade dia kejap. Okey. Katakan sekarang cikgu ada satu vektor macam ini. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Cikgu ada satu vektor. Tak bagi cikgu lukis. Okey, tak apalah. Handwriting ajalah. Baik. Kenapa tak bagi cikgu lukis? Okey. Okey, sini. Okey, katakan cikgu ada satu vektor macam ini, arah dia arah dia ke atas lah. Okey, katakan vektor ini cikgu wakilkan dia dengan B Cikgu wakilkan dengan B vektor ini Kalau sekarang cikgu kata 2B. Macam mana cikgu nak lukis? Katakan cikgu mula di sini. Ini titik awal saya. Titik akhir di mana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke atas lagi. Atas lagi. Situ. Ini nampak sangat dia bukan satu arah. Arah tak sama pun tak pertentangan kan? Cerunannya sama kan teacher? Dia punya Bila kecerunaan 2B maksudnya magnitude dia 2 kali ganda. Tapi positif maksudnya maksudnya arah yang sama. Okey. Cikgu gerakkan titik terminal saya. Kamu nampak garis itu ke? Nampak kan? Nampak teacher, nampak. Oh tak nampak? Nampak Cikgu buat teacher, tebal nampak, sikit. nampak. Nampak teacher, nampak. Tebal sikit. Nampaklah kan? Cukup besar lah Okey. So cikgu nak gerak macam mana? Katakan cikgu tetapkan ini tempat mula saya So macam mana cikgu nak lukis satu garis ini? 2 kali ganda dia punya magnitude dan arah sama. Okey. Nak saya gerak ke atas ke bawah? Bawah. Bawah lagi. Bawah teacher. Atas. Bawah sangat. Atas sikit. Okey. Saya satu petak jalan. Cukup? Tak cukup. Atas teacher. Atas sikit je lagi. Atas sikit. Atas tu. Macam lebih dekat bucu teacher, dekat bucu. Ya. Sekarang kita tengok atas bawah dulu. Kiri kanan nanti Atas cukup. Atas lagi? Atas sikit je. Sikit saja.
Bawah sikit lah teacher. Okey, kiri kanan dulu. Kiri kanan cukup. Kanan teacher sikit, kanan sikit. Kamu macam mana tengok? Kamu tengok dia selari tak selari Lagi teacher, kanan lagi. Saya tengok lain teacher. Teacher lagi. Sampai ujung. Sampai ujung teacher. Gitu. Kamu tahu cara tengok paling senang macam mana? Kamu jangan tengok dia selari tak selari sebab dengan mata kita tak apa-apa clear. Macam kamu buat penjemahan punya translasi. Yang pembesaran tu kan? Ya. Ini macam mana sampai sini? Apakah translasi dia? Hai. Okey, ulang kaji matematik. Translasi. 3-1. 3-1. So, bila cikgu kata 2B, maksudnya benda itu jadi 2 kali ganda. So, 3-1 akan jadi 6-2. 2. So, kamu bilang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 ke atas. Boleh? Lebih clear lah daripada macam tadi mata kasar tengok saja. Okay? Lepas tu, sebab dia positif, so anak panah kita masih sama. Boleh? Okay. Katakan cikgu kata mana ni? Kejap tengok boleh highlight semua ke? Padan semua pula. Okay, kejap. Mana grid dia? Grid. Tak tahu mana dia. Okay, so okay ini. Okay. Senang sikit Okay. Sekarang kalau kita punya garis ialah kita punya garis ialah macam ini. Okey, anapana ialah macam ini ke bawah. Okey, katakan ini ialah vektor x. Okey, sekarang cikgu nak cikgu nak negatif 3x. Negatif 3x. Okey, cikgu mula di sini. Okey, cikgu mula di sini mana pergi? Okey. Halo. Balik. Dialah. Okey, ini Okey. Boleh. Okey, titik awal katakan di atas ini cikgu tak bergerak. Okey, titik terminal ini. Okey, ke atas ke bawah? Ataupun kita kiri kanan dulu. Cukuplah. Cukup kanan lah. Tak cukup. Tak cukup. Kita kiri kanan dulu Kiri kanan dulu Okey, kanan lagi. Cukup. Cikgu nak negatif 3x. Cukup. Cukup? Kiri kanan cukup. Okay. Nak atas ke bawah? Atas. Atas. Cukup? Atas lagi. Okey, kejap. Okey, cukup? Yang tadi teacher. Bawah ini. Bukan cukup ke tadi? Mana satu tadi? Okey, cikgu lepaskan data dulu. Atas. Okey, kamu tengok betul-betul dulu. Cukup ke tak cukup ini? Dah cukup dah. Cukup. Okey. So untuk siapa yang tak tahu itu jangan tengok dengan mata kasar sebab macam tadi kan. Setakat ini dengan ini nampak lebih kurang aja sebenarnya. Macam ini lebih kurang sama. Okey, kata pun cikgu pergi ke sini.
tak berapa nampak dia itu sebenarnya sama arah ataupun tak sama arah. So kamu gunakan teknik yang awak belajar macam penjemahan. Okay, so ini veto berapa dia punya translasi? Berapa translasi dia? 3, 2. 3, 2. Sebenarnya okay, tapi kita kalau boleh kamu ikut cara translasi yang betul-betul supaya kamu tahulah ini ke kanan, ini ke bawah. Kalau tidak lebih silat-silat kamu pergi ke atas pula. So 3 kali ganda maksudnya 9, 3 kali 9. 9. 2 kali 3 negatif 2 kali 3 negatif 6. So kita sepatutnya 9 ke kanan, 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke kanan. Kemudian 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So betul lah. Okay. Dan jangan lupa anak panah. Macam mana pula anak panah dia? Kalau negatif 3, kamu buatlah ke atas. Boleh? Kalau kamu bagi saya garis saja tanpa anak panah masih salah sebab veto bila diwakilkan dengan garis dia mesti magnitude dia mesti ada anak panah dia. Boleh faham? Okay? Faham. Boleh. Sebab kejap tutup klik dulu. Mana tadi cikgu show klik tadi ya? Lupa lah. Properties bukan. Mana tadi cikgu panggil klik keluar ni? Tahu panggil tak tahu tutup. Mana cikgu panggil klik tadi? Siapa ingat? Cikgu tekan apa yang panggil dia keluar? Insert. Bukan. Home. Siapa ingat tadi cikgu panggil grid itu keluar dengan tekan mana satu? Mana? Tekan back tak boleh ke teacher? Tak boleh sebab itu bukan cikgu tambah benda, cikgu tukar setting. Alah. Sabarlah kamu nak baca dengan grid banyak-banyak ini. Cikgu tukar apa Tak tahu teacher. Cikgu tekan apa keluar lepas tu cikgu lupa. Aduh, cikgu tekan apa? Tak apalah, sabar sikitlah kamu baca. Cikgu lupa cikgu tekan apa sudah. Kalau teacher tekan back dia jadi. Cikgu tutupkan. Back tak jadi sebab cikgu tukar setting. Bukan cikgu, kalau cikgu type cikgu boleh back. Tapi kalau cikgu tukar setting tak boleh. Kejap. Dah suruh petak. Macamlah pagi petak keluar lupa. Kejap. Apa ni? Masih ada. Panggil apa Tak apalah teacher, kita reda. Boleh baca ke? Cikgu tak boleh baca. Boleh baca. Boleh baca. Warna sama je. Boleh baca. Okey, tak. Okey, so itu yang keempat. Kalau tak boleh baca, baca nota kamu. So itu yang tadi cikgu cuba terangkan apa maksudnya bila kita punya veto tarak dengan satu nombor lah. Okey. So ada dua benda kamu kena tengok. Satu ialah daripada magnitude dia. Dia jadi 2 kali ganda, 3 kali ganda. So biasanya kalau soalan uji kamu lukis, dia biasanya suka 2, 3. Kalau setengah apa maksudnya? Kalau setengah apa maksudnya? Separuh. Dia jadi separuh. Dia sama macam kamu belajar dalam penjemahan pembesaran. Kan pembesaran ada kan 2 kali ganda, 3 kali ganda, dan setengah. Biasanya kalau soalan melibatkan kita lukis, ini sajalah dia akan uji lah. 2, 3 dan setengah. Jarang dia uji 5, 6 sebab susah sangat nak lukis.
Okay? So dua benda kamu kena ingat, kena ambil kira. Satu ialah magnitude dia jadi macam mana, satu ialah arah dia jadi macam mana. Masih sama ataupun pertentangan. Pertentangan maksudnya songsan. Kalau sekarang satu ke sini, satu ke sini, boleh tak cikgu kata dua ini adalah pertentangan? Tak. Kalau cikgu lukis macam ini dengan ini, pertentangan tak? Dah ada suara. Pertentangan tak? Halo, pertentangan tak? Kenapa tak ada orang jawab soalan saya? Tak tahu teacher. Okey. Dia pertentangan itu perlainan. Pertentangan dengan perlainan lain Kalau pertentangan dia mesti masih macam ini, dia ke bawah. Ini panggil pertentangan. Kalau satu ke sini, tak kisahlah cikgu lukis macam mana, dua anak panah ini bukan sama, bukan pertentangan. Dia hanya perlainan. Okay? Okay, so hari ini cikgu sampai 4. Ada banyak lagi konsep kena cikgu terangkan. Okay, kita tengok latihan. Boleh baca lagi ke? Sabarlah dengan cikgu. Tadi macam mana? Okay, tak boleh punya orang baca nota lah. Cikgu nanti kena ambil masa cari balik. Mana saya tutup ni. Okay, so latihan hari ini ialah latihan 8.1. Okay, so soalan 1, cikgu bagi 1 segi 4 selari. Cikgu tanya kamu, okay, vektor AB. Contohnya vektor AB kita nampak dia di sini kan? Kita nampak dia di sini. Okay, di sini. So kalau AB maksudnya macam ini. Okay, sini macam ini. So ada lagi tak mana-mana satu vektor magnitude serupa macam dia, anak panah serupa macam dia? DC. Okay, so kamu pun tulislah jawapan di sini. Boleh Itu maksud saya. Kalau jawapan lebih daripada satu, kamu boleh tulis lebih lah kalau ada. Okay, itu masuk soalan pertama. Begitu juga untuk soalan kedua. Hanya soalan kedua, cara saya tanya lain sikit. Ini ialah satu heksagon sekata. Lepas tu cikgu bagi anda. Tengok, bila cikgu nak bagi vektor dalam huruf kecil, cikgu nak bagi vektor dalam huruf kecil, kamu nampak cikgu, kalau cikgu tak tunjuk dalam gambar raja, cikgu mesti bagi penerangan di sini. Kalau tidak, orang tak tahu H di mana, K di mana, M di mana. So, PQ inilah H, PU yang inilah K, QR inilah M. Okay, lepas tu cikgu tanya awak, UR maksudnya ini. UR ini. Okay, U bagi A. So, dia sama, okay, dari segi arah, kamu tengok arah. Dia lebih ikut K ke, H ke, M? H. So, dia mesti ada kaitan dengan H. Dia mesti ada kaitan dengan H. Okay, arah dia sama ke lain? Kita nak UR. Sama dengan H ke? Sama. So, maksudnya positif lah. Positif. Okay, dari segi magnitude macam mana? Banding dengan H. 2 kali ganda. 2 kali ganda. So, kita kata UR ialah 2H. Faham maksudnya? Itu yang cikgu nak. Itu yang cikgu nak. Okay. Lepas tu soalan ketiga. Lagilah nak baca ni. Kamu bacalah yang kamu print out punya. Ataupun kamu baca dari soft copy saya lah. Cikgu tanya berapa panjang AB. Aduh. Cikgu pun tak boleh baca ni. Yang print out punya, kamu tengok sajalah itu berapa. Cikgu satu petak ialah 1 cm. So kalau AB berapa petak? Tengok kertas kamu. AB berapa petak? 4. So, ya?
4. So berapa magnitude dia? 4. So bila cikgu tanya apakah magnitude AB, jawapan kamu 4 cm lah. Boleh? AC senang baca kan sebab bilang berapa petak aja. BC macam mana garis condong ni? Teorem Pythagoras. Ya, sebab cikgu bagi satu segitiga bersudut dekat, so kamu boleh gunakan teorem Pythagoras lah. Kamu ada dia punya tapak, ada dia punya tinggi, so bolehlah kamu tapak berapa panjang dia. Okey jelas Jelas. Okey, soalan ketiga. Okey, cikgu kata vektor A ni dia punya magnitude ialah 10 unit. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu 2A setengah A negatif 2A, dia punya magnitude macam mana je? Tak payah lukis, cikgu hanya tanya dia punya magnitude ialah berapa. 20. Ini semua nampak banyak tapi sebenarnya buat sekejap aja. Okey, soalan 5. Soalan 5, cikgu bagi satu vektor A kepada kamu. Okey, cikgu bagi satu vektor A kepada kamu. Lepas tu dalam kertas itu cikgu nak kamu lukis 3A macam mana, negatif A macam mana, negatif 2A macam mana, setengah A macam mana. Tahu cara buat? Tahu. Okey. So latihan hari ini ialah sampai soalan 5. Ada apa nak tak jelas lagi? Tak ada. Okey siapa yang masuk kemudian itu tolong tulis nama sebelum kamu keluar. Siapa yang baru masuk itu tolong tulis nama sebelum keluar. Cikgu stop record dulu.